kita ada bersama di studio Dr. Syamsul Iskandar Hussein, pakar perunding pembedahan ortopedik, kecederaan sukan dan pembedahan sendi daripada Ortopedik Hospital Pakar KPJ Damansara 2. Doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut apakah itu trigger finger sebenarnya dan juga apakah itu sindrom carpal tunnel? Sindrom trigger finger ini bermaksud kalau dalam bahasa Melayunya jari tersangkut. Kita macam jari itu terkunci. Dia macam krem ataupun boleh dianggap begitu ataupun kadang-kadang kita panggil tersentak pun ada ataupun dia terus kaku jari ini. Trigger finger ini berlaku apabila ada keradangan sendi, selaput sendi ke atas urat keting ataupun tendon jari yang dikelilingi oleh selaput tu menyebabkan dia jadi keras. Berlaku disebabkan oleh pergerakan yang berulang di bahagian jari itu sendiri ataupun tekanan yang berlaku. Kalau sindrom carpal tunnel pula secara ringkas, apakah itu? Urat saraf median yang lalui tangan, dia terhimpit ataupun tersepit di bahagian pergelangan tangan. Kita ada terowong, dipanggil sebagai terowong carpal. Carpal tunnel, ya, terowong carpal yang terdiri daripada ligamen dan tulang-tulang carpal. Apabila berlaku himpitan ataupun tekanan ke atas saraf median ni, jadi tangan kita akan mula terasa kebas, sakit, lemah. Jadi untuk trigger finger, bagaimana kita untuk mengenal pasti simptom-simptomnya? Apakah gejala-gejala yang patut kita alert? Dia sama ada dia boleh berlaku secara beransur-ansur ataupun secara tiba-tiba. Cuma bila berlaku ni, seseorang tu akan mula rasa sakit di pangkal jari dia sendiri. Mungkin pada di awal pagi ataupun di lewat malam. Seterusnya, dia menyebabkan seseorang itu rasa tidak selesa untuk membuat kerja. Tahap-tahapnya kalau kita mengalami trigger finger ini? Semula dari tahap awal hingga tahap akhir. Tahap awal atau tahap pertama ialah rasanya sakit di pangkal jari itu sendiri. Tahap kedua pula, mula jari itu mula tersangkut ataupun mula terkunci. Jadi kita masih boleh lagi meluruskan jari itu dengan tersendiri. Cuma kita mungkin memerlukan tekanan yang lebih untuk meluruskan dia itu sendiri. Tahap yang ketiga pula ialah di mana jari kita ni terkunci dan kita tidak boleh meluruskan jari itu dengan sendiri. Maknanya kita menggunakan tangan yang sebelah atau jari yang lain untuk cuba luruskan kembali. Kita ada tahap yang keempat yang di mana jari itu terus terkunci. Ini kebiasaannya yang paling serius, yang paling kronik. Jadi rawatannya memang memerlukan pembedahan kecil lah. Simptom-simptom sindrom carpal tunnel ini yang kita perlu kenal pasti. Seseorang itu akan mula merasa sakit ataupun kebas di pangkal tangan, ya, sama ada di pangkal ibu jari, di jari telunjuk ataupun di jari tengah, dan ia boleh berlaku secara beransur-ansur. Andai kata kalau berlaku pada sebelah tangan, ia akan berlaku pada tangan yang lebih dominan, yang banyak kita gunakan untuk buat kerja. Dan bila berlaku kepada tangan yang dominan, dia punya simptom sakit tu akan rasa lebih kuat berbandingkan kalau berlaku di sebelah tangan yang lagi satu. Seorang tu mungkin akan terasa juga jari tu membengkak. Kadang-kadang dia akan rasa mungkin tangan dia rasa macam tidak berguna, tidak berfungsi. Jadi untuk sindrom carpal tunnel pula, apakah punca-punca yang menyebabkan sindrom ini? Disebabkan oleh saraf median ini terhimpit. Saraf median terhimpit disebabkan oleh sama ada kecederaan kepada saraf median itu sendiri yang ke atas saraf median ataupun otot yang kecil yang bersama dengan saraf median itu sendiri. Apa pula risiko atau komplikasi yang mungkin boleh dialami oleh individu yang mempunyai sindrom carpal tunnel? Mulanya sakit itu hanya berlaku pada waktu malam saja. Dia akan berlaku sekarang di waktu siang hari. Dia akan lebih kerap berlaku di siang hari sehingga menyebabkan perbuatan menggenggam telefon bimbit, membaca surat khabar, membaca buku ataupun memandu kenderaan pun boleh menyebabkan sakit. Otot tangan tu akan merasa lemah. Jadi susah untuk memegang objek kecil ataupun membuat kerja. Akan hilang rasa deria dia. Maknanya susah untuk menilai suhu panas ataupun sejuk. Apakah tips ataupun langkah-langkah yang perlu kita ambil jikalau kita sudah mengesan mengalami trigger finger ataupun sindrom carpal tunnel? Jadi yang pertama sekali ialah mungkin kita cuba cari punca dia. Sama ada disebabkan oleh penggunaan berulang, pekerjaan berulang, kita cuba ubah cara kerja ataupun gaya hidup itu sendiri. Ini mungkin boleh membantu. Mungkin boleh ambil
ubat penenang sakit atau boleh dapatkan anduh untuk merehatkan tangan atau jari itu sendiri.